Sebenarnya kita perlu bersedia sejak bulan, ya. Rejab. Kita perlu bersedia sejak bulan Rejab lagi. Bulan Rejab ni kita dah apa? Kita dah beramal sebagaimana kita nak beramal dalam bulan Ramadan. Jadi kita dah latih diri kita dalam bulan Rejab dengan bulan Syaban ni. Kita kena pulun betul-betul. Allahumma salli ala Muhammad. Contohnya lah kan. Contohnya puasa apa? Puasa sunat. Kan? Puasa sunat. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam paling banyak dia berpuasa dalam bulan Rejab dengan Syaban. Ada riwayat mengatakan Rasulullah dia puasa straight. Rejab, Syaban, Ramadan. 3 bulan. Masya-Allah, tabarakallah. Ya. Jadi kita ni selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena latihlah agar bulan Ramadan akan datang. Bila kita puasa bulan Ramadan akan datang ni, kita dah rasa tak berat. Kita dah tak penat untuk nak mendirikan solat sunat tarawih dan solat sunat tengah malam. Itu kita perlulah latih. Ya, perlu latih. Bukan hanya sekadar berpuasa, solat-solat sunat, qabliyah, ba'diyah kan. Ini kadang-kadang jarang sangat kita nak buat. Minta maaf cakap ya, Ustaz Amir, ya, mungkin saya, mungkin kita semualah. Kadang-kadang kita rasa sibuk dengan dunia kan. Kita sibuk nak mengejar sana, mengejar sini. Bahkan kadang-kadang apa yang kita kejar itu Allahumma salli ala Muhammad adalah sesuatu yang kita akan tinggalkan. Tapi kalau yang kita kejar itu sesuatu yang kita akan bawa, tak apa. Tetapi kalau sesuatu yang kita tinggalkan, apa yang kita kejar itu sesuatu yang kita tinggalkan, maka kita akan rugi. Jadi kita perbanyakkanlah sembahyang sunat. Paling kurang qabliyah, ba'diyah, solat sunat witir, solat sunat duha. Itu paling penting. Kalau kuat kita bangun tengah malam, paling kurang sembahyang sunat tahajud 2 rakaat. 2 rakaat. Sebab apa? Allahumma salli ala Muhammad. Kadang-kadang, minta maaf cakap ya Ustaz Amir. Kadang-kadang ya, ada orang bila masuk bulan Ramadan, diorang akan bangun sebelum subuh. Untuk apa? Untuk sahur kan Ustaz Amir kan? Betul. Dia akan bangun untuk sahur. Tapi kadang-kadang mereka tidak terbuka pintu hati untuk salat sunat. Tahajud ke, taubat ke, hajat ke dan sebagainya. Tak terbuka. Sebab apa? Berkemungkinan kerana tidak dapat pendedahan. Berkemungkinan kerana tidak dibiasakan sejak daripada bulan Rejab atau bulan sebelum-sebelum ini. Jadi memang kita kena apa? Kita kena ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ustaz Amir dan rakan-rakan, teman-teman sekalian, saya bukan nak mengajar, tapi saya nak memperingatkan diri saya dan kita bersama. Sebab kita semua nak masuk syurga, betul tak? Betul. Ustaz Amir nak masuk syurga kan? Kita semua nak masuk syurga. Kita nak bahagia dunia akhirat. Kan? Kita nak bahagia dunia akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada kita, kalau kita ni betul-betul nak bahagia dunia akhirat, Nabi kata apa? Fattabi'uni. Ikutilah aku. Ikut aku. Allah kata, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Kan? Katakanlah wahai Muhammad, seandainya sekiranya kamu ini mencintai Allah, kan? Maka fattabi'uni, ikutilah aku. Ikutilah aku itu apa dia? Ikutilah aku itu bermaksud apa yang baginda sallallahu alaihi wasallam buat, kita kena buat. Okey ya? Kalau Ustaz kalau Ustaz Amir perasan Ustaz Amir ya, kita boleh berinteraksi macam ni Ustaz Amir. Saya bukan nak kita saja nak share, baru kita ada shock, ada two way communication. Okey Ustaz Amir. Kalau Ustaz Amir fahamlah pengertian yang kita belajar dulu Ustaz Amir, sunat tu apa dia Ustaz Amir? Sunat tu yang kita apa belajar buat dapat pahala, tinggal tak dapat apa-apa. Aywa, memang betul. Itu jugalah yang saya belajar, itu jugalah guru-guru saya ajar. Sehingga saya pegang sampailah sekarang. Tetapi Allahumma salli ala Muhammad, saya cuba tukar, bukan tukar, saya cuba bukan betulkan juga, tak boleh Ustaz Amir. Maksud dia saya cuba fahami pengertian sunat tu. Ataupun sunat perkara-perkara sunat lah. Saya cuba fahamkan sunat ni apa. Saya cuba definisikan sebagai sunat ini buat untung, tak buat rugi. Apabila kita buat sunat, perkara-perkara sunat, contohnya solat sunat qabliyah, ba'diyah, contohnya kan, buat untung, tak buat rugi. Tak dapat pahala. Tak dapat pahala.
Bila kita tak ada apa-apa, maksud dia kita tak dapat pahala. Maksud dia apa, Ustaz Amir? Maksudnya Rugi lah. kita rugi tak? Kita Betul, rugi. Bila kita rugi, kan? Bila kita rugi, maksudnya perkataan sunat itu kita akan bersungguh-sungguh untuk buat. Betul tak? Betul. Contoh malam tadi ataupun baru sebentar tadi kita baca Yasin. Kita baca surah Muluk. Kita baca 10 ayat surah Kahfi awal dan 10 ayat surah Kahfi hujung kan. Itu sunat kan? Bukan wajib kan? Bukan. Sunat. Okey. Agak-agak Ustaz Amir malam ni kita untung tak? Untung? Untung. Itu untung. Confirm untung. Ya, sebab kita melakukan sesuatu yang disuruh oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak buatlah, kita tak baca, semua tadi tak bacakan. Dalam ni ada 22 orang contohnya kan. Kita tak baca, agak-agak kita rugi tak malam ni? Rugilah, tak dapat apa-apa. Rugi. Memang kita rugi. Contohlah kita tak Putus ya Ustaz? sallallahu alaihi wasallam. Boleh apa? Boleh. Yang lain dengar kan? Dengar? Saya dengar. Tadi dia terputus sekejap Ustaz. Okey ya. Okey. Boleh ya? Sebab Boleh? saya nampak tu Ustaz Amir diam ya. Saya terkejut. Baik. Okey. Minta maaf Ustaz Amir ya. Mungkin line saya kot tak clear. Okey, baik. Okey. Jadi itulah kefahaman yang saya nak bawa juga pada malam ini, bahawa sunat ini buat untung, tak buat kita rugi. Kita perbetulkan persepsi ibadah sunat. Perkara-perkara sunat ni kita cuba perbaiki. Solat sunat ke apa semua ni kan, perkara-perkara sunat, puasa sunat ya. Kita bersedekah itu juga adalah sunat, kita berzikir itu adalah sunat. Siapa buat dia untung, tak buat dia rugi. Kita bersedekah banyak, kita bersedekah itu juga adalah sunat yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita buat kita akan untung, tak buat kita akan rugi. Baik. Okey, Ustaz Amir dan semua ya. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, Allahumma salli ala Muhammad, Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita tahu, Allah kurniakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini suatu ibadah yang sangat luar biasa. Ibadah ini adalah ibadah tanda penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu ibadah solat. Ibadah solat daripada 50 waktu jadi 5 waktu kan? 50 waktu jadi 5 waktu saja. Walaupun kita buat 5 waktu, Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan ganjaran seperti 50 waktu. Okey. 5 waktu kita buat tapi ganjaran kita sama seperti kita buat 50 waktu. Subhanallah. Ajib. Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Ustaz Amir umur sekarang berapa Ustaz Amir? 20 lebih ke? Saya 37 tahun ni. 37, subhanallah. Muka muda lah Ustaz Amir. Alhamdulillah. Masya-Allah, tabarakallah. Beza kita 10 tahun Ustaz Amir. Ya, 10 tahun je. Saya 47 tahun ni. 16 April 1975. Masya-Allah, tabarakallah. Okey, baik. Apa namanya? Allahumma salli ala Muhammad. Jadi ya, kalau Ustaz Amir perasan, umur Ustaz Amir 37 tahun kan. Ibadah solat ni sudah diwajibkan kepada saya, kepada Ustaz Amir dan semua rakan-rakan yang ada dekat dalam ni 1400 tahun yang lalu. Ya. Betul. Cuba kita sama-sama muhasabah diri kita, sama-sama fikirkan selama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini, agak-agaklah ibadah kita ni diterima oleh Allah ataupun tidak. Kita tanya diri sendiri. Kita tanya diri kita sendiri. Satu. Yang kedua, adakah ibadah kita, contohlah Ustaz Amir, minta maaf Ustaz Amir ya. Kita semayang Isyak. Tadilah contoh Isyak ataupun Maghrib. Ada tak kita faham betul-betul apa yang kita baca, lakukan ataupun apa yang kita ucapkan? Kalau umur Ustaz Amir 37 tahun, maksud dia dah berapa tahun Ustaz Amir solat? Contoh.
Kata 30 tahun. Contohlah 30 tahun kan. 30 Hmm. tahun kalau kita dah solat, kalau Ustaz Amir 30 tahun, saya dah 40 tahun lah contoh lah. Saya Betul. dah solat 40 tahun. Agak-agak kalau kita muhasabah dirilah, adakah solat kita ini benar-benar kita faham, kita fahami, dan adakah solat yang kita lakukan, kita dirikan ini bertambah dekat diri kita kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Ini adalah perkara yang sangat penting Ustaz Amir untuk kita fikirkan. Kita dah tahu kan, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat ini dapat mencegah diri kita daripada fahsyak dan munkar. Mungkin kita semua dekat dalam ni insya-Allah tak buatlah perkara-perkara tu. Kan? Tetapi kita fikirkan juga, adakah solat kita ini benar-benar dapat menambah nilai kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kadang-kadang melihat pada diri sendiri, saya rasa saya malu. Mungkin dalam 40 tahun saya dah ibadah solat, adakah aku ni benar-benar dah kenal Allah? Adakah aku ni benar-benar mi'raj kepada Allah apabila aku ni solat kepada Allah? Sebab di sebalik peristiwa Isra' dan Mi'raj kan, Mi'raj ini apabila Nabi SAW dia bertemu dengan Allah daripada daripada bumi pergi ke langit pertama sampai langit ketujuh, lepas tu bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi maksud dia, Allah anugerahkan kepada kita ini solat untuk apa? Untuk kita mi'raj, untuk kita naik, untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala birruh. Rasulullah bil jasad dengan roh, jasad dengan roh. Tapi kita ni roh, dengan roh saja. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, betul tak? Allah Maha Besar, Allah tidak ada yang lebih besar melainkan Allah. Tapi pada ketika itu, di manakah hati kita? Di manakah pemikiran kita apabila kita mendirikan salat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tu nak khusyuk dalam solat tu kan Ustaz? Khusyuk dalam solat, masya-Allah, tabarakallah. Itu dugaan tu. Masa kita solat tu lah baru teringat. Allah. Kat mana kunci kereta? Allah. Jumpa kunci kereta dalam solat ni, tak tahan. Apatah lagi kalau jadi sangat-sangat apa orang kata ni, perkara ini adalah satu perkara yang sangat besar untuk kita fikirkan kembali agar kita pada tahun ini kan, dalam bulan Rejab ini kita bermuhasabah diri, agar kita usahakan lagi agar solat kita ini dapat membentuk akhlak peribadi kita, perangai kita semakin hari semakin baik. Saya senang saja ukuran dia, ibadah solat kita ini, kalau kita merasakan kita tak ada cakap orang tapi kita sendiri, kita boleh rasa. Kalau ibadah solat kita setiap hari kita buat, contohnya dah 30 tahun, 40 tahun, kita nampak hati kita semakin hari semakin baik, insya-Allah ada harapan solat itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau hati kita semakin busuk, hati kita masih ada dengki, hati kita masih ada lagi dendam, hati kita ni masih lagi nak mengumpat orang, mengata orang, iri hati dan sebagainya, tolong perhatikan solat kita masing-masing. Tolong perhatikan solat kita masing-masing. Kita bimbang solat kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bimbang sangat, takut solat kita ni tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu di dalam Islam dia ada apa? Ada khauf dan raja. Khauf ni takut azab Allah. Takut ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Raja ni apa? Pengharapan kita agar ibadah kita yang kita lakukan sepanjang hari sebelum ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz Amir, saya rasa masa sampai pukul 10 je kat Ustaz Amir kan? Ya, lebih kurang Ustaz. Itulah. Jadi saya faham takut masing-masing ada apa ni, keperluan urusan-urusan yang lain. Jadi saya rasa sekadar di sini dahululah untuk pertemuan kita pada malam ini. Saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi pada Ustaz Amir yang bersama-sama saya pada malam ni, begitu juga dengan teman-teman yang lain dan saya nak minta maaf banyak-banyaklah andai kata ada salah dan silap daripada saya kata terkasar bahasa terlebih bicara dan sebagainya. Mohon maaf banyak-banyak. Insya-Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk saya, bermanfaat untuk keluarga saya, bermanfaat untuk kita semua pada hari ini, dan insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita dunia dan akhirat. Terima kasih sekali lagi pada semua. Terima kasih pada Ustaz Amir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kami. Dan terima kasih Ya. juga kepada yang hadir pada malam ni. Sebab perkongsian Ustaz sebagai reminder lah. Kita memang solat setiap hari, 5 waktu. Cuma Ustaz tekankan tadi tu solat sunat tu lah. Sebab kita pun pernah dengar ada ceramah ke tazkirah daripada ustaz-ustaz lain pun dia sebut kadang Ustaz solat sunat ni umpama nak top up. Kan kadang kita macam tadilah, kita solat fardu tu kadang tak khusyuk. Kan? Jadi kita nak waktu khusyuk tu kita pun tak tahu diterima ke tak kan. Jadi dengan adanya solat sunat ni membantulah untuk top up lopong-lopong lah dalam kita punya solat ni. Dan tak juga saya dengar juga daripada Ustaz Belah Khairi juga dan ceramah dia sebenarnya nak dapat khusyuk dalam solat tu sebenarnya bermula daripada kita ambil wuduk tu dulu. Kan? Kita preparation sebelum nak solat tu at least ada 10 minit ke 15 minit sebelum nak solat kita dah berwuduk dah. Kita dah ready dah ni. Kata nak sembah Allah ni kan. Kita dah ready. Sebenarnya sebelum je masuk azan kita dah bersiap sedia dah. Okay. Jadi insya-Allah kira kata apa sedikit sebanyak lah saya tambah sikit lah daripada Ustaz Syarul kongsikan tadi tu supaya kita sama-sama lah perbaikilah kita insya-Allah kalau dipanjangkan rezeki lagi umur kita ni kita boleh perbaiki lagi solat kita. Mungkin kita dah solat 30 tahun, 40 tahun ni mungkin ada lagi yang mungkin kurang sempurna lagi. Kita boleh sambil belajar dan kita terus praktikan lah insya-Allah. Okay, so jumpa Ustaz lagi insya-Allah. Okay, kalau ada masa lagi insya-Allah Ustaz kita akan jumpa lagi. Ustaz dalam bahagian Usuluddin ni Ustaz. Saya dakwah dan usuluddin. Dakwah dan usuluddin. Okey. InsyaAllah kalau ada rezeki kita akan panggil Ustaz Syarul lagi lah. Sebab dia pusingan Ustaz banyak. Kita ada banyak Ustaz. Tu kata rezeki lah tu. Apa-apa pun semua kita terima kasihlah juga kepada Ustazah Mursyidah yang mengaturkan untuk malam ni. InsyaAllah kita dapat manfaat dan kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.